Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Waalaikumsalam cikgu. Hari ini kita dah masuk sesi rumusan dan soal jawab untuk kelas kita minggu lepas, iaitu taburan binomial. Saya harap kamu dapat idea lah macam mana nak buat taburan binomial. Jadi pada masa yang sama, kalau ada soalan kamu boleh tanya ya. Okey, jom kita buat rumusan apa yang kita belajar minggu lepas. Okey, untuk pengetahuan kamu, ini adalah formula taburan binomial. Okey, di mana? Okey, apa maksud P ni? Siapa ingat apa maksud P? Apa maksud Q? Ada ingat tak P tu apa? Okey, P dan Q tu adalah okey, bagus, kebarangkalian. Okey, kalau macam tu Nurafika, kebarangkalian untuk P tu gagal ke berjaya? P kebarangkalian Berjaya. okey, bagus, berjaya. Okey, kalaulah P berjaya, maksudnya untuk Q adalah kebarangkalian yang gagal. Okey, untuk pengetahuan kamu, P tambah Q mesti 1. Okey, kalaulah P sama dengan 0.6 berarti Q adalah 0.4. Okey, sedia maklum ya? Okey, kadang-kadang pun binomial dia bagi dalam bentuk ni. Okey, kita kena tahu paksi X tu adalah N, okey, paksi Y tu adalah P. Okey, jadi cara nak masukkan dalam formula dalam kalkulator pun saya dah bagi dalam Telegram. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah tanda ketaksamaan yang perlu kamu ingat maksud-maksud dia. Okey, ini tanda yang pertama. Okey, tanda yang kedua, ketiga, keempat. Kalau kamu tak ingat maksud dia, dia akan sukar untuk menjawab soalan. Okey, untuk yang pertama, dia adalah lebih besar ataupun more than. Okey, kebiasaannya dia akan guna perkataan lebih besar je, mesti kita guna tanda yang pertama. Okey, yang seterusnya, yang tanda yang kedua, lebih besar atau sama. Okey, selain daripada itu, dia boleh guna ni, sekurang-kurangnya, at least. Sekurang-kurangnya maksudnya paling boleh sikit tapi boleh lebih. Itu paling sikit dan dia boleh lebih lagi maksudnya. Dan ada lagi yang satu tak silap saya, iaitu kalau dia kata minimum, mesti tanda yang kedua. Okey, paling minimum. Okey, untuk tanda yang ketiga, lebih kecil ataupun less than. Simple saja. Untuk 1 dengan 3 simple saja. Sama ada lebih besar atau lebih kecil. Yang kamu kena tahu nombor 2 dengan 4. Okey. Setentunya nombor 4 adalah opposite untuk nombor 2. Okey, kalau sini lebih kecil atau sama. Okey, seterusnya selebih-lebihnya. Okey, dia tak boleh lebih tapi boleh sama. Tu maksudnya, ataupun at most. Okey, yang terakhir, kalau nombor 2 ini tanda minimum, bermaksud yang nombor 4 ini tanda maksimum. Jadi semua clue ni kamu kena tahu untuk menjawab soalan taburan binomial. Okey, kita refresh balik macam mana contoh soalan binomial. Okey, kalau dia bagi kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada suatu hari, itu ialah 0.45. Okey, soalan ni tentang hujan. Maksudnya saya contenglah, hujan turun. Okey, kalau hujan turun, dia punya kebarangkaliannya adalah 0.45. Kesimpulannya terus kita dapat Q. Q adalah 0.55 sebab hasil tambah mereka adalah 1. Okey, dengan menggunakan rumus, cari kebarangkalian dalam masa 1 minggu. 1 minggu maksudnya N kita adalah 7 hari. Okey, so dia suruh kita cari kebarangkalian hujan turun. Okey, soalan yang pertama, tepat 4 hari. Okey, kalau tepat tu bermaksud kita nak cari probability di mana X sama dengan 4. Ni tak ada masalah kalau tepat. Okey, jadi terus je kita masukkan dalam kita punya rumus. N kita tadi 7, 7C4. Kita masukkan P dulu, 0.45, 4 naik atas. Lepas tu 0.55, 7 tolak 4 akan dapat 3. Seterusnya kita kiralah hasil dia. Okey. Okey, kita refresh balik. Okey, untuk soalan B. Okey, kalau B lebih 6 hari. Kalau lebih, okey, bermaksud lebih tadi macam mana ya? Lebih macam ni.
Okey, bermaksud kita nak cari probability di mana lebih 6 hari. Okey, kalau lebih 6 hari, yang ini kita kena fokus tau. Kalau lebih 6 hari bermaksud 6 tak termasuk tapi 7 termasuk. 7 sahaja termasuk. Ini bermaksud kita nak cari kebarangkalian di mana X sama dengan 7 sahaja. Okey, bila X sama dengan 7, baru kita boleh masukkan dalam rumus. 7C6, lepas tu 0.45, 7 naik atas, Allah tak keluar. 7 naik atas, lepas tu 0.55, 7 tolak 7, kosong. Lepas tu kamu kira lah macam biasa. Okey, itu clue-clue yang diberilah. Okey, saya bagi lagi satu contoh nombor 3. Okey, dia kata sekurang-kurangnya. Okey, satulah yang clue tadi kena ingat. Oh, sekurang-kurangnya bentuk dia macam ni. Bermaksud sekurang-kurangnya 2 hari. Okey, macam tu. Jadi jom kita tengok apakah X yang sekurang-kurangnya 2 hari. Jadi saya pun keluarkanlah nilai ya. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7. 8 boleh tak? Okay, siapa nak jawab? Kalau saya letak 8 boleh tak? Tak boleh. Kenapa Tak. tak boleh? Kenapa Boleh tak boleh? sebab seminggu. Sebab seminggu hanya 7 hari je. Ya Allah ya Tuhanku, pandainya korang. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Takkan kamu sanggup nak masukkan 6 rumus sepanjang-panjang ni? Okey, jadi nombor yang tak ada di dalam ini adalah nombor 0 dan 1. Apa kata kita hanya masukkan formula yang tak ada sahaja? Bermaksud kalau keseluruhan adalah 1, tolaklah probability di mana X kita 0, tolaklah probability X kita sama dengan 1. Seterusnya masukkanlah dalam formula. Macam tu. Okey, kat sini ada siapa-siapa nak tanya? Cikgu, Ya. macam mana kita nak tahu macam contohnya lebih, contohlah macam sekurang-kurangnya 2 hari tu, macam mana kita nak tahu dia sekurang-kurangnya sama dengan 2 hari? Macam mana kita nak tahu dia sama? Macam ni yang. Kita berbalik kepada yang, kejap cikgu pergi yang, okey sini. Nampak tak yang kita bincangkan tadi? Okey, tanda sekurang-kurangnya adalah di sini. Okey, jelas ke? Okey cikgu, faham. Faham sebab itulah clue-clue yang di sini kita perlu mahir. Jadi kita ingatlah. Okey, tak apa, nanti video ni nanti saya akan masukkan balik dalam link, kamu boleh refresh balik lah. Okey. Okey, seterusnya, okey ni contoh yang tadi. Okey. Okey, yang benda yang terakhir dalam binomial adalah kita belajar mean, variance, CCM piawai. Okey, formula-formula dia ni mean. Okey, ini variance, ini sistem piawai. Kalau kamu tahu keluarkan apa itu N, apa itu P, apa itu Q, jadi senang sahaja. Jadi kat sini dia bagi 95%. Kebiasaannya peratus tu adalah sebenarnya kebarangkalian. Okey, lepas tu dia bagi 160 orang. Okey, satu kajian mendapati bahawa 95% daripada rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai lesen memandu kereta. Okey, maksudnya yang ada lesen, okey, dia punya P adalah 0.95, automatik kita tahu Q adalah 0.05. Okey, jika 160 dipilih secara rawak, okey, 160 tu adalah N lah. 160. Okey, jadi kita nak tahu jangkaan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas yang mempunyai lesen memandu. Seterusnya cari variance CCM piawai. Okey, tadi soalan yang pertama dia suruh cari mean. Okey, kita keluarkanlah maklumat. Ni P kita, ini Q kita, ni N kita. Okey, kalau nak cari mean, mean adalah NP. Gantikan N, gantikan P darab. Okey, lepas tu kita nak cari variance. Variance adalah N darab P darab Q. Okey, masukkan N, P, Q, dapat jawapan. Okey, yang terakhir sekali, CCM piawai kita square rootkan sahaja. Okey, jadi dapatlah CCM piawai. Okey. Okey, ada soalan tak dekat bahagian ni? Okey. Okey, jadi murid-murid, okey,
Pembelajaran seterusnya hari ini adalah taburan normal. Okey, sebenarnya taburan binomial adalah pemboleh ubah rawak diskrit sebab nombor tu kita boleh keluarkan. Okey, so sekarang hari ini saya akan masukkan video iaitu taburan normal. Pemboleh ubah rawak selanjang. Kalau kamu ingat last day hari tu saya ada bagi jadual ni. Ada simpan tak? Ada. cikgu. Okey, Ada. jadi taburan normal kita memerlukan jadual ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, ada apa-apa sebarang pertanyaan? Okey, tak ada. Okey. Okey, kita berhenti di sini. Kita sambung offline di Telegram. Okey, Assalamualaikum. Salam Thank you, cikgu. cikgu. Salam Okey. cikgu. Terima kasih Terima cikgu. kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Sama.